dia bawa kambing orang pun tak dapat hasil sebagaimana yang dia dapat. Mana barakah yang Allah beri kepada ibu susu dan keluarga dia. Baik, semasa dengan ibu dia, kita tahu baginda Rasulullah SAW ya, diserahkan semula kepada ibunya ketika umur 5 tahun. Di sebenarnya ada riwayat yang berbeza-beza, tapi inilah antara dia panggil catatan yang ada dalam sebenarnya ini PowerPoint slide ni bukan saya buat, ni saya pun ambil daripada ustaz-ustaz yang dah buat. Aminah dan Ummu Aiman membawa baginda menziarah kubur bapanya di Madinah ketika umur 6 tahun. Ibunya wafat dan dikebumikan di Abwa Barakaran Madinah. Jadi sebenarnya ketika dia mak dia dan Ummu Aiman membantulah bawa nak pergi ziarah kubur bapa dia dekat Madinah. Dalam perjalanan balik, mak dia pula meninggal ya. Kemudian baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Masa dengan datuknya pemimpin di kota Mekah, Nabi disayangi, dibawa di mana saja. Kemudian ketika baginda berumur 8 tahun, datuknya pula wafat, meninggal. Kemudian dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Jadi itulah kita, Allah Ta'ala tidak akan kalau itu jadi begitu, kerana Allah Ta'ala yang nak memberikan penjagaan rapi kepada Rasul SAW ya, bukan yang manusia biasa-biasa. Kemudian ada peristiwa yang menarik semasa bersama dengan bapa saudaranya Abu Talib ya. Abu Talib ni banyak anak, 10 anak. Nabi bantu bapa saudara dia gembala kambing ya. Kemudian ketika umur 12 tahun baginda dibawa ke Syam oleh Abu Talib untuk bantu berniaga. Maka dalam perjalanan tu ya, mereka bertemu Buhaira, seorang padri ya. Dan padri ini beritahu dengan ciri-ciri yang ada kepada ya, baginda ini, dia ni bakal menjadi Nabi dan Rasul. Dan disuruh Abu Talib hantar Nabi Muhammad ni baliklah ke kota Mekah. Sebab kalau bawa jalan terus, dia takut orang Yahudi akan buat angkara. Jadi ada peristiwa yang menarik bagaimana ya, Buhaira ni sebenarnya dia adalah ahli kitab yang telah mengkaji akan bangkit Nabi Rasul akhir zaman. Maka antara ciri-ciri yang dia perhatikan adalah ada kelainan, iaitu kepada kafilah dagang yang Abu Talib bersama dengannya ya. Kenapa? Kerana ada awan melindungi ya. Begitu juga dalam riwayat ada dikisahkan bahawa ketika dia tengok ini lain macam ni. Kenapa? Kerana awan tu sentiasa melindungi kafilah. Jadi dia pun nak tahu siapa yang special dekat dalam kumpulan tu. Dia pun buat majlis makan, ajak semua datang sebab dia nak tahu. Kemudian bila dia tanya siapa lagi, sebab dia tengok awan tu tak gerak, siapa lagi yang tak datang? Ada budak jaga ternakan. Dia kena panggil semua sekali. Bila dah dia datang dekat, maka dia tengok pada budak ni, itu Nabi Muhammad waktu kecil. Dia lihat dari banyak sudut ya, dengan tertibnya dan juga dengan tanda kenabian yang ada di pundak belakang. Maka dia kata ini adalah bakal menjadi Nabi dan Rasul. Jadi kerana dia mengkaji kitab dan dia tahu maklumat, maka dengan ilmu yang dia ada itulah yang dia menasihatkan Abu Talib supaya apa? Janganlah terus bawa Nabi Muhammad ni pergi berniaga. Takut nanti Yahudi tahu. Yahudi ni kalau dia tahu Nabi yang bangkit ni bukan daripada golongan dia bawa sakit hati, nanti dibunuh ni pula. Dari semasa remaja baginda pun selalu buat usaha perniagaan ya, bersama dengan rakan-rakan. Kemudian ketika usia 25 tahun baginda ditawarkan oleh Khadijah bin Khuwailid untuk bawa barang perdagangan dia ya. Khadijah ni kita kata usahawan ataupun peniaga lah, peniaga yang pedagang yang mempunyai perdagangan yang besar maka dia upahkan Nabi Muhammad untuk bawa barang dagang dia dan ditemani oleh seorang pembantu namanya Maisarah. Maisarah ni lelaki ya, bukan perempuan. Jadi Maisarah pun perhatikan bagaimana tingkah
yang dikatakan Muhammad Al-Amin nih, ya, dalam mengendalikan perniagaan. Dan beliau dapat untung yang banyak dan juga mendapat, kita panggil, pulangan yang banyak. Dan melihat kejujurannya, dia ceritakan kepada Khadijah bagaimana akan Muhammad punya tingkah laku yang mulia. Sebenarnya dalam peristiwa perniagaan ini pun sebenarnya ada lagi kisah bagaimana ada seorang padri yang juga menunggu bagaimana untuk menunggu akan mana bakal Nabi dan Rasul yang akan dibangkitkan. Kenapa? Kerana apabila Nabi berehat di satu tempat, dia duduk kat bawah pokok. Maka padri itu kata, tak pernah orang duduk bawah pokok ni, melainkan yang berani duduk kat sini ke bawah pokok besar ni adalah bakal Rasul. Begitulah, ya. Padri itu minta Maisarah bawa teman jumpa pemuda itu baginda, dan baginda biarkan, ya, orang tu periksa dan cek latar belakang dan juga fizikal dia, dan dia kata kau adalah bakal Nabi dan Rasul. Jadi apa yang kita nak fahamkan bahawa sebenarnya maklumat bahawa Muhammad ni adalah orang yang special, bakal Nabi, bakal Rasul, sebenarnya masyarakat dah tahu dah. Hanya dia tak declare dan tak bagi tahu kerana wahyu belum turun. Jadi kemuliaan kepribadian dia itu sebenarnya telah diketahui sehingga orang pun panggil dia Al-Amin. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan bahawa bagaimana Muhammad ini baginda adalah seorang yang bijaksana, kerana ada peristiwa bagaimana di kota Mekah ketika Kaabah runtuh atau diruntuhkan, dibuat semula, maka orang telah berbalah siapa nak angkat Hajarul Aswad untuk letak pada tempatnya. Maka dalam dia berbalah tu, maka ada yang bagi pandangan, jangan kita bergaduh lah, jangan kita berbunuh-bunuh. Tu pintu tu, siapa lalu kat pintu tu, kita akan panggil dia untuk selesaikan masalah kita. Betul-betul yang keluar tu Nabi Muhammad SAW. Masa tu masih belum jadi Rasul. Jadi baginda diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Maka baginda kata gini, ambil kain sorban, dia letakkan batu tu di atas kain. Maka panggil ramai-ramai ketua-ketua kaum, angkat tameng masing-masing daripada setiap penjuru supaya bawa ke bangunan Kaabah. Jadi dah sampai dekat Kaabah, dia ambil batu letakkan di atas bangunan Kaabah tu. Maka semua orang puas hati bahawa inilah kebijaksanaan Muhammad, dan orang percaya kepada dia, dan dia mendapat gelaran Al-Amin. Dan ketika baginda berusia 40 tahun, maka waktu itulah, ya, wahyu turun kali pertamanya, iaitu ketika baginda berada di Gua Hira. Dan diriwayatkan mengatakan bahawa 17 Ramadan ketika itu Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, itu ayat dari surah Al-Alaq. Jadi begitulah juga kalau kita tengok ayat surah Al-Alaq ni, kita boleh buka, boleh kita tengok baca-baca sama-sama. Al-Alaq, dia terjemahkan segumpal darah. Baik, ayat tu 5 ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Telah diciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Dia ajar manusia apa yang manusia tidak tahu. Jadi inilah wahyu yang mula-mula turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dan bila turun wahyu yang pertama ni, maka bermulalah zaman nubuah, zaman kenabian. Memang bagi dia terkejut, ya, kerana menerima wahyu yang kali pertama, dan peristiwa itu tak pernah berlaku sebelum ni. Itu yang dia balik beritahu kepada isterinya supaya dia selimutkan dia, zammiluni, dia kata selimutkan aku, dan diceritakan apa yang berlaku. Jadi sebagai isteri, ya, Khadijah, ya, dia memberikan kata-kata rangsangan kepada Nabi bahawa Nabi orang yang memuliakan, ya, anak-anak yatim, orang miskin,
maka sudah pasti tidak akan dia dikenakan perkara yang tak elok lah, ya. Dan dia pergi bawa Nabi SAW bertemu dengan bapa saudara dia, itu Warqah bin Nawfal. Tuan Nawfal, Warqah bin Nawfal. Jadi bila Warqah bin Nawfal, dia pun ahli kitab, orang yang membaca kitab, mengkaji kitab. Maka dia kata, wah, yang datang kepada kau ni adalah namus, itu Jibril yang datang kepada Nabi Musa. Jadi dia kata jangan rasa risau kerana dia perkara baik. Namun dia kata bila kau bawa ajaran yang baik dan mulia ni, kaum kau akan menyakiti kau dan mengusir kau daripada kampung halaman kau. Nabi pun terkejut. Awal-awal lagi Warqah dah bagi warning bahawa dah menjadi kebiasaan Nabi dan Rasul yang bawa kebenaran ni akan disakiti oleh kaumnya, ya. Dan itu benar-benar berlaku, ya, selepas baginda melaksanakan dakwah. Jadi selepas 40 hari Nabi didatangi oleh Jibril dan wahyu kedua turun, itu sudah Al-Mudaththir. Jadi jemaah yang dikasihi sekalian, bila kita nak mengkaji sirah Rasul ini panjang, jadi yang saya sebutkan ini secara ringkas nak memberi kita satu gambaran bahawa Nabi SAW sebelum dia didatangi oleh malaikat Jibril, sebelum diturunkan wahyu, sebenarnya Allah Ta'ala dah prepare background baginda ni dengan sebaik-baiknya, sehingga secara peribadinya tak ada orang mempersoalkan akan kebenaran ataupun amanah ataupun boleh dipercaya. Kenapa? Kerana dia berlaku sangat jujur dan amanah sehingga dapat gelaran Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Bermakna apa saja Nabi buat dan cakap, orang tak pernah persoalkan, ya. Orang tahu peribadi mulia yang ada pada dia daripada bayi lagi, ya, sampailah dia remaja dan sampailah dia berumah tangga, ya, sampailah datangnya malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka bagi kita bila membaca dan meneliti kisah-kisah ini, maka bila kita ingat kepada Nabi SAW, maka kita disuruh berselawat, ya. Dan perintah Allah Ta'ala ini ada dalam surah Al-Ahzab, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita disuruh mendoakan, kita berselawat ke atas Nabi ini, maknanya kita mendoakan supaya Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selawat dan salam, dan juga kita juga meminta keberkatan supaya Allah Ta'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya kita baca Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan bila kita baca sallallahu alaihi wasallam, itu pun selawat juga. Itu sebab setiap kali bila kita dengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya perkataan sallallahu alaihi wasallam itu adalah juga selawat, ya. Tadi kita lepas solat terus saja sallallahu ala Muhammad, itu pun selawat. Jadi dalam pelbagai bentuk sebutan, tapi tujuannya adalah kita berselawat dan mendoakan, minta Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda Rasul segala kebaikan-kebaikan. Allah Ta'ala bila berselawat, Allah mengurniakan, ya, kepada baginda macam-macam kebaikan. Bila malaikat berselawat, malaikat mohon kepada Allah Ta'ala. Begitulah bila kita berselawat, maknanya kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya
dikurniakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam segala kebaikan-kebaikan, kedudukan yang terpuji dan mulia. Kemudian ayat seterusnya mengingatkan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat dia di dunia dan di akhirat dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Jadi kita mendoakan minta Allah kurniakan kebaikan, dan kita pula akan ikut patuh apa yang Nabi dakwah dan sampaikan. Dan jangan kita menentang, jangan kita menghalang ajaran-ajaran